salam sejahtera, selamat petang. Hai, hello semua, apa khabar? Sehat semua? Sehat? Okey, bagus. Okey, so cikgu akan sambung apa yang cikgu tinggal pada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Betul ataupun tidak? Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, ada buat ulang kaji, faham semua? Okey. Dan minggu ini kita akan teruskan dengan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, bila kita sebut tentang kesan, okey, bila kita sebut tentang kesan ada dua jenis. Dua jenis kesan. Satu adalah kesan positif dan satu adalah kesan negatif. Okey, kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positif adalah kesan yang baik. Okey, manakala kesan negatif adalah kesan yang tidak baik, kesan yang buruk. Okey, mendatangkan keburukan. Positif adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Okey, fahamkan itu dulu. Alright. Okey, kita lihat kepada kesan positif dahulu. Okey, sebelum tu dalam nota kamu boleh rujuk muka surat 11. Okey, yang table tu, table warna hijau, kesan positif. Okey, manakala dalam buku teks kamu pula, kamu boleh rujuk muka surat 69. Dalam nota muka surat 11, dalam buku teks muka surat 69. Jelas? Sambil cikgu ajar, sambil kamu dengar, sambil kamu lihat nota, buku teks dan juga catat apa yang penting. Macam biasalah. Okey? Alright. Okey. Kita lihat pada kesan positif dahulu. Kesan positif. Okey, ataupun kita sebut sebagai kesan baik ataupun yang mendatangkan kebaikan. Okey, jelas? Jelas? Okey, ada 4 kesan positif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ada 4. Okey, yang pertama adalah pembangunan hutan. Yang pertama adalah pembangunan hutan. Okey, nampak apa yang cikgu tulis? Nampak? Okey, macam biasa respon dengan cikgu Okey, macam biasa respon dengan cikgu. Okey, pembangunan hutan. Okey, bila kita sebut tentang pembangunan hutan, perkara pertama yang perlu kamu tahu. Okey, when you see this word, okey, cikgu akan ajar, okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu, dalam nota kamu, cikgu dah nyatakan dengan penuh teliti. Okey, nota kamu tu memang dah cukup jelas. Okey, tetapi di sini cikgu akan tekankan ataupun cikgu akan highlight perkara-perkara yang penting. Okey, supaya kamu nampak macam mana kamu nak ingat. Okey, apa yang perlu kamu ingat dalam sesuatu kesan positif tersebut. Okey, jelas? Jelas? Okey, textbook is page 69. Muka surat 69. Okey, dalam nota muka surat 11. Okey? Alright. Okey, bila disebut pembangunan, okey, you're welcome. Bila disebut tentang pembangunan hutan, okey, perkara yang perlu wujud ataupun perkara yang perlu timbul dalam minda kamu adalah program penubuhan ladang. Program penubuhan ladang hutan.
pada tahun 2006. Okey. Program penubuhan ladang hutan yang ditubuhkan, program ini ditubuhkan pada tahun 2006. Okey, jelas. Perkara yang pertama, pembangunan hutan. Perkara yang pertama yang perlu kamu ingat adalah program pembangunan ladang hutan. Okey. Apakah tujuan ataupun apakah idea? Okey, apakah idea penubuhan program ini? Okey, adalah untuk apa maksudnya apa program ini buat? Okey, apa program ini buat? Okey. Adalah untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli. Tekanan ke atas hutan asli. Hutan asli adalah hutan yang sedia ada. Okey, hutan yang sedia ada. Hutan asli sebagai sumber hutan. Sebagai sumber hutan. Sumber hutan, perkataan ini kamu dah belajar dekat mana? Perkataan ini kamu dah belajar dekat mana? Sumber hutan. Sumber. Okey, ada yang tak ingat. Okey, bahagian kepentingan. Okey, kepentingan. Apakah kepentingan hutan? Okey, membekalkan sumber-sumber bahan mentah, sumber-sumber hutan. Okey, seperti sumber bahan binaan, sumber kayu tempatan, apa lagi? Apa lagi? Sumber ekonomi, okey, import export, okey, sumber hutan. Okey? Dan juga memastikan bekalan. Okey, bekalan ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai stok. Memastikan bekalan berterusan bagi industri kayu tempatan. Tempatan. Okey, jadi tujuan program ini ditubuhkan ataupun idea adalah untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli sebagai sumber hutan, okey, ataupun memastikan bekalan dan juga memastikan bekalan berterusan bagi industri kayu tempatan. Okey? Jelas? Jelas? Okey, bagus. Okey. Jadi, melalui program ini adalah tujuan. Okey, ini adalah tujuan. Apakah tujuan program ini? Tetapi melalui program ini, apa yang dibuat? Okey, apa yang dilaksanakan melalui program ini pula? Okey. Mereka akan mengkaji spesies pokok. Mengkaji spesies pokok. Okey, mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam. Mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam dan juga menjaga, okey? Menjaga pokok yang telah ditanam. Menjaga pokok yang telah ditanam. Thank you. Okey. Dan program ini, okey, tujuan program ini dan juga usaha yang dilakukan memberi tumpuan kepada dua jenis
spesies pokok, iaitu pokok akasia. Okey, pokok akasia dan pokok getah. Okey, pokok getah kamu tahu kan? Pokok akasia. Okey, kamu boleh Google, kamu nak tengok pokok akasia. Okey. Okey, itu saja yang perlu kamu ingat tentang pembangunan hutan. Okey, cikgu ulang balik, sila fokus. Cikgu ulang balik, sila fokus. Okey, dalam nota muka surat 11, pelajar-pelajar, take note, dalam nota cikgu bahagian ini muka surat 11, manakala dalam buku teks muka surat 69 dan seterusnya. Okey, as you go. Okey, sila fokus. Cikgu nak ulang balik. Okey, pembangunan hutan. Pembangunan hutan. Where is my marker? Okey, perkara yang pertama yang pelajar perlu ingat adalah program ini ditumbuhkan. Okey, dalam usaha pembangunan hutan, program ini ditubuhkan. Apakah nama program tersebut? Program penubuhan ladang hutan yang ditubuhkan pada tahun 2006. Okey, kenapa ataupun apakah tujuan? Okey, apakah tujuan program ini adalah untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli sebagai sumber hutan dan juga memastikan bekalan berterusan bagi industri kayu tempatan. Okey, ini adalah tujuan program ini ditubuhkan ataupun dilaksanakan. Manakala melalui program ini, apakah yang dibuat? Okey, apakah yang dilaksanakan melalui program ini? Adalah mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam dan menjaga pokok yang telah ditanam. Dan program ini memberi tumpuan, memberi tumpuan yang lebih kepada spesies pokok jenis pokok akasia dan juga pokok getah. Itu sahaja yang perlu kamu ingat tentang pembangunan hutan. Jangan risau, dalam nota cikgu dah bold kan? Nampak kan cikgu bold warna hijau? Itulah perkara-perkara yang penting. The keywords that you should include in your writing. Okay, jelas? Jelas? Okay, bagus. Okay, yang kedua. Kita lihat kepada kesan positif yang kedua. Kesan positif yang kedua. Okey. Kesan positif yang kedua adalah penghutanan semula. Penghutanan semula. Penghutanan semula. Okey, penghutanan semula. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai reforestation. Reforestation. Okey. Dan dalam penghutanan semula ni, apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Okey. Bila kamu nampak perkataan penghutanan semula, the first thing that should strike in your mind, okey, adalah usaha memelihara hutan. Okey, tadi pembangunan hutan kita ada program. Dalam penghutanan semula, apa yang dibuat adalah usaha memelihara hutan. Penghutanan semula merujuk kepada usaha memelihara hutan. Okey, jelas? Itulah perkara yang pertama. Jelas? Okey, bagus. Okey. Siapakah yang melakukan usaha ini? Okey, siapakah yang melakukan usaha ini? Okey. Tersebut sebagai agensi kerajaan. Okey, agensi kerajaan. Melalui siapa? Melalui siapa? Okey, kita ada beberapa agensi kerajaan. Yang pertama ialah Jabatan Perhutanan.
Okey, Jabatan Perhutanan. Yang kedua, Institut Penyelidikan. Institut Penyelidikan Hutan Malaysia. Hutan Malaysia. Okey, ataupun FRIM. Okey, FRIM ni dia akronim bahasa Inggeris. Okey, which stands for FRIM adalah Forest Research Institute Malaysia. Okey. FRIM adalah dalam bahasa Melayu adalah Institut Penyelidikan Hutan Malaysia. Okey. FRIM ini adalah akronim bahasa Inggeris. Okey, maksudnya adalah Forest Research Institute Malaysia. Okey, tapi dalam peperiksaan kamu nak tulis, pastikan kamu tulis Institut Penyelidikan Hutan Malaysia. Okey, jelas? Jelas? Okey. Dan seterusnya adalah, okey, cikgu letak dekat sini supaya kamu tak confuse. Okey, dan juga Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Hidupan Liar dan Taman Negara. Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun short form adalah Perhilitanan. Okey, Perhilitanan. Okey. Apakah langkah? Okey. Jadi inilah agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam usaha memelihara hutan, iaitu penghutanan semula. Apakah langkah yang diambil? Langkah yang diambil adalah menanam pokok yang bermutu. Menanam pokok yang bermutu. Okey, bermutu bermaksud berkualiti tinggi. Okey, berkualiti tinggi. Okey. Oh, sorry. Menanam pokok yang bermutu tinggi ataupun berkualiti. Bermutu means berkualiti. Okey, berkualiti. Dan tahan daripada serangan penyakit. Tahan daripada serangan penyakit. Okey. Okey. Lihat sini. Belajar. Lihat sini. Okey. Penghutanan semula, okey, kamu perlu ingat adalah usaha memelihara hutan. Usaha memelihara hutan. Okey. Siapa yang akan laksanakan perkara ini? Okey, agensi kerajaan melalui, okey, inilah agensi-agensi kerajaan yang terlibat, iaitu Jabatan Perhutanan, Institut Penyelidikan Hutan Malaysia,
Okey, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. So apa mereka buat? Langkah yang diambil adalah menanam pokok yang bermutu tinggi dan tahan daripada serangan penyakit. Okey, so bila kamu nampak perkataan penghutanan semula, these are the things that you should remember. Okey, cikgu dah keluarkan apa yang penting untuk kamu. Jelas? Jelas? Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, kita masuk kepada kesan yang ketiga. Kesan yang ketiga. Okey, kesan yang ketiga, kesan positif yang ketiga adalah taman negara. Taman negara. Taman negara. Okey. Taman negara. Apa yang perlu kamu ingat tentang taman negara? Masih dalam muka surat 11. Okey. Taman negara. Okey, sekejap Okey. Taman negara merupakan kawasan. Okey, kawasan yang terdiri daripada pelbagai. Okey, daripada pelbagai. Pelbagai apa? Pelbagai spesies. Pelbagai spesies, okey nampak tak? Okey nampak. Pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dijaga. Okey, yang dijaga. Okey, yang dijaga dan disimpan dengan baik. Excuse me. Disimpan dengan baik bagi mengekalkan apa? Okey, ini sangat penting. Biodiversity alam sekitar. Biodiversity alam sekitar. Okey, lihat sini. Okey, taman negara adalah kawasan. Okey, kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuhan. Okey, pelbagai spesies tumbuhan ataupun tumbuh-tumbuhan yang dijaga. Okey, yang dijaga dengan rapi dan disimpan dengan baik. Okey, kenapa? Bagi mengekalkan biodiversity alam sekitar. Okey. So, bila disebut taman negara, inilah perkara pertama yang perlu pelajar ingat. Okey, apakah tujuan taman negara? Okey, first kamu kena tahu apa itu taman negara. Taman negara adalah kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan yang dijaga dengan rapi dan disimpan dengan baik. Kenapa? Kenapa mereka berbuat demikian? Adalah untuk mengekalkan biodiversity alam sekitar.
Okay, biodiversity means kepelbagaian. Okay, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, okay, everything, all the living things, okay, all the living things, komponen biotik, komponen abiotik, kamu dah belajar kan dalam apa? Kepentingan hutan, cikgu dah ajar. Okay, so inilah perkara pertama. Okay. Dan perlu kamu ingat, okey, taman negara ini adalah kawasan eko pelancongan. Okey, kawasan eko pelancongan. Okey. Eko pelancongan. Okey, dia menyumbang kepada pelancongan dan juga ekonomi. Eko pelancongan. Okey, dan diuruskan di bawah kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Okey, so taman negara ini adalah diuruskan di bawah tanggungjawab kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey. Dan yang terakhir, kita nak lihat Sabah dan Sarawak pula. Okey, Sabah dan Sarawak. Okey, kita lihat Sabah dulu. Okey. Sabah dia ada 9 taman negara. 9 taman negara. Okey. Okey. 9 taman negara. Tetapi dia special sikit. Okey, dia special sikit. Okey. Daripada 9 ini, okey, 3 adalah taman negara. 6 lagi cikgu. 3 adalah taman negara. Dan 6, baki 6 adalah taman marine. Okey, taman marine. Okey, bila sebut marine mesti kamu terbayang, okey, marine ini merujuk kepada hidupan akuatik. Okey, hidupan akuatik. Okey, you can see taman yang ada yang merangkumi hidupan akuatik. Okey, dan diuruskan oleh lembaga, dalam nota ada dah, cikgu dah masukkan lembaga. Okey, ini untuk Sabah ya pelajar-pelajar, jangan confuse. Okey, Sabah dan Sarawak dia berlainan. Okey, lembaga pemegang amanah taman-taman Sabah. Amanah taman Sabah. So, kesemua taman negara di Sabah, di negeri Sabah, okey, ada 9, okey, dan ia terbahagi kepada 2. Sabah dia special sikit. Okey, ada 3 taman negara dan juga 6 taman marine dan di bawah tanggungjawab. Okey, kamu kena ingat. Okey, kamu kena ingat. Nampak? Kamu kena ingat ia dijaga ataupun diuruskan ataupun di bawah tanggungjawab lembaga pemegang amanah taman-taman Sabah. Okay, so please remember the name. Okay, please remember the name. Okay, untuk Sarawak pula. Untuk Sarawak. Tadi kita dah lihat Sabah. Sekarang kita nak lihat Sarawak. Okay, untuk Sarawak, Sarawak lagi banyak, lagi dahsyat. Okay, Sarawak ada 30 buah taman negara. Banyak kan? 30 buah taman negara. Dan di bawah tanggungjawab siapa? Di bawah tanggungjawab siapa?
Kamu kena ingat, okey, berapa berapa bilangan taman negara dan ia di bawah tanggungjawab siapa? Okey, ia di bawah tanggungjawab siapa? Perbadanan Perhutanan Sarawak. PPS. Perbadanan Perhutanan Sarawak. Okey, PPS. Okey, Taman Negara, pelajar-pelajar lihat sini. Okey. Lihat sini. Okey. Ini yang perlu kamu ingat. Yang pertama, apa itu taman negara? Okey, tujuan taman negara. Cikgu dah terangkan tadi. Yang kedua, ia juga bertindak menyumbang sebagai kawasan eko pelancongan dan diuruskan di bawah kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey, dan kamu kena tahu Sabah dan Sarawak ada berapa bilangan taman negara, okey? Dan di bawah urusan ataupun di bawah tanggungjawab lembaga apa? Okey, Sabah adalah lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah, manakala Sarawak adalah Perbadanan Perhutanan Sarawak. Okey, jelas? Jelas? Okey. Alright. Okey, bagus. Setakat ni jelas Okey. Sebelum cikgu continue, sebelum cikgu teruskan, okey, cikgu ada nak buat pengumuman yang penting. Okey, sila fokus di sini. Sila fokus di sini, please. Okey, letak pen-pen kamu, pensel-pensel kamu, fokus di sini. Okey. Admin, please share screen. Oh, sorry. Okay. Baik. Admin, please share screen. Okey. Okey, cikgu nak pelajar semua lihat pada skrin. Okey. Pihak statutor dan cikgu ada berita baik untuk semua pelajar. Okey. Kami dari pihak statutor, pihak admin statutor telah create ataupun telah buka grup Telegram. Grup Telegram untuk semua pelajar. Dari darjah 4 sampai tingkatan 5. Kamu untuk setiap subjek. Jadi kamu tingkatan 3, kamu akan ada grup Telegram untuk setiap subjek. Subjek cikgu dan juga subjek-subjek lain. Apakah tujuan grup Telegram tersebut? Apakah tujuannya adalah pelajar akan menerima pengumuman yang penting. Sebarang pengumuman yang penting akan diajukan ataupun akan dipaparkan dalam grup Telegram tersebut. Dan juga pelajar dapat berinteraksi dengan guru-guru. I will be in the group. Cikgu akan ada dalam grup. So sebarang soalan kamu nak tanya dengan cikgu, apa-apa kamu nak tanya, berkenaan kelas, pengajaran kita, topik-topik yang kamu tak faham, kamu nak tanya apa-apa, kamu boleh tanya, gunakan platform tersebut untuk tujuan bertanya soalan. You want to ask anything, you can use, You can use that group, Dan link untuk grup Telegram, link untuk grup Telegram, macam mana kamu nak join grup Telegram? Jangan risau, link untuk Telegram, grup Telegram tersebut akan diberikan, kamu boleh check nanti, diberikan dalam bahagian inbox, mobile app. So you can use your mobile app, go to the inbox and get the Telegram link, untuk subjek cikgu dan juga subjek-subjek yang lain. Dan
please make sure pelajar-pelajar cikgu, please make sure kamu join group Telegram. Okay, kamu join group Telegram. Okay, so cikgu akan tunggu semua pelajar join, and then later on anything cikgu akan maklumkan dalam group tersebut. Dan please pelajar-pelajar ingat, the group is for educational purposes only. Okay, the group is for educational purposes only. Okay, maklumat yang lanjut nanti berkenaan dengan subjek cikgu, cikgu akan paparkan dalam group. Cikgu akan paparkan dalam group, nanti kamu boleh lihat. Kita tunggu semua pelajar join dulu. Okay, sementara ni pelajar please go and join. Bila kamu dah jumpa link, okay, kamu dah dapat link, please go and join. Okay, please go and join. Okay, so itu sahaja. Okay, pengumuman yang cikgu nak bagi. Okay, so later on I'll see you guys in the Telegram group. Okay, cikgu akan ada dalam Telegram, and pihak admin macam biasa, they will also monitor you guys. Okay, this group is for educational purposes only. Okay. Contohlah macam, okay, ramai masa kita kelas sekarang kan. Okay, ramai yang nak tanya soalan, tapi since kita ada 1 jam dan kita hanya boleh fokus sepenuhnya dengan pengajaran. Okay, so soalan tersebut kamu boleh tanya dalam grup Telegram. Okay, nanti cara flow and everything cikgu akan bagi tahu. Okay, untuk kelas cikgu, untuk pelajar-pelajar geografi, cikgu akan bagi tahu. Okay, I have my way macam mana you can interact with me. Okay, jangan risau. Macam tadi siapa tanya soalan, Vignesh ada tanya soalan. Ada lagi cikgu tak perasan nama dia. Okay, kamu boleh tanya, ajukan dalam grup Telegram. Okay, but please make sure it's all related with geography. Okay, it's all related with geography, educational purposes. Okay, sekarang, okay, cikgu ada nampak ada pelajar yang tanya soalan, tapi soalan dia panjang-panjang. Okay, what you can do now is, kamu type soalan kamu ke Cikgu Darshini laptop. Okay, kamu type soalan kamu ke Cikgu Darshini laptop. Okay, I will go through your questions, then I will discuss in next class. Okay, I will discuss in next class. Okay, for now. Okay, sebelum kamu join group Telegram. Once you have joined the group Telegram, you can put your questions there. Okay, jelas? Jelas? All okay? Okay, very good. Senang pelajar cikgu, semua jelas, semua faham, bagus. Okay, good. Okay, cikgu teruskan. Okay, sembang-sembang juga, terus juga. Okay, okay. Sambung. Okay. Alright. Okay. Yang keempat, okay, yang ketiga Taman Negara, dan yang terakhir, okay, yang terakhir adalah hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal. Okay, hutan simpan kekal. Okay, apa yang perlu kamu tahu tentang hutan simpan kekal adalah yang pertama, ia adalah kawasan sensitif. Kawasan sensitif alam sekitar. Kawasan sensitif alam sekitar. Kenapa ia disebut? Kenapa hutan simpan kekal ini disebut sebagai kawasan sensitif alam sekitar? Adalah kerana sebarang aktiviti pembalakan, sebarang aktiviti pembalakan
dan ataupun penerokaan. Dilarang. Okey? Dilarang. Ataupun tidak dibenarkan. Ataupun tidak dibenarkan. Maksudnya, hutan simpan kekal ni kamu tak boleh pergi sentuh. Okay, no one is allowed to meddle anything. Okay, dia simpan macam tu saja. Okay, dibiarkan begitu sahaja. Okay, tak boleh kamu pergi usik. Okay, tak boleh kamu pergi usik. Okay, itulah maksud hutan simpan kekal. Okay, sebarang aktiviti pembalakan. Kamu nak pergi tebang pokok dekat situ. Kamu nak pergi teroka kawasan tersebut. Nak buat bangunan. Nak buat jalan raya. Tak boleh. Okay, aktiviti tersebut dilarang ataupun tidak dibenarkan. Okay, jelas? Jelas? Kenapa? Kenapa? Okay, kenapa tak boleh buat sebarang aktiviti pembalakan? Kenapa tak boleh teroka hutan tersebut? Kenapa? Kenapa? Adalah kerana hutan mempunyai kawasan tersebut ataupun hutan mempunyai kepentingan. Okay, mempunyai kepentingan. Its own importance. Okay, mempunyai kepentingan dan bernilai tinggi. Dan bernilai tinggi dari segi bernilai tinggi, maksudnya nilai dia tinggi dari segi kepelbagaian biologi. Kepelbagaian biologi. Okey. Kepelbagaian biologi. Kepelbagaian biologi maksudnya merujuk kepada pelbagai jenis tumbuhan, pelbagai jenis Okey. Thank you. Okey. Cikgu sambung, mempunyai pelbagai jenis tumbuhan, pelbagai jenis haiwan, hidupan liar. Okey, itulah yang disebut sebagai kepelbagaian biologi. Okey. Jadi, inilah maksud dan juga apa yang perlu kamu ingat tentang hutan simpan kekal. Inilah perkara-perkara penting yang cikgu tarik keluar daripada nota kamu. Okey, yang pertama, hutan simpan kekal ataupun bila kamu nampak perkataan hutan simpan kekal, ia adalah kawasan sensitif alam sekitar. Kenapa ia disebut begitu? Adalah kerana sebarang aktiviti pembalakan ataupun penerokaan hutan tidak dibenarkan ataupun dilarang. Okey, memang tak boleh. Okey, kenapa mereka berbuat demikian? Adalah kerana kawasan tersebut ataupun hutan tersebut mempunyai kepentingan dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologi. So, diorang kekalkan begitu. Diorang tak nak usik. Okey, itulah sebab ia dinamakan sebagai hutan simpan kekal. Okey, jelas. Okey, sebelum cikgu masuk kepada kesan negatif, okey, kita rewind. Okey, kita rewind balik. Okey, ada berapa jenis kesan positif? Ada berapa jenis pelajar-pelajar? Ada 4. Bagus. Yang pertama apa kamu belajar tadi? Yang pertama adalah pembangunan hutan. Yang kedua adalah penghutanan semula. Yang ketiga, Vigneshwari, your spelling is wrong. Pembangunan hutan 1G sahaja. Okey. Yang ketiga adalah taman negara. Dan yang keempat adalah hutan simpan kekal. Okey, cikgu nak tanya juga kepada pelajar. Okey, bila cikgu sebut pembangunan hutan, perkara pertama yang perlu terbit dalam minda kamu apa dia? Pembangunan hutan. Apa dia? Yes, program penubuhan ladang hutan pada tahun 2006.
6. Bagus. Yang kedua, penghutanan semula. Apakah keyword dia? Apakah keyword dia? Memelihara. Pandai. Usaha memelihara hutan. Yang ketiga adalah taman negara. Okey, taman negara. Apa keyword dia? Okey, pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Gunakan perkataan yang lazim yang dalam buku teks kamu. Okey, try not to change. Macam cikgu selalu bagi tahu, try not to change the actual word. Okey, ekor pelancongan. Yes, correct. Clever. Okey, pandai. Yang keempat adalah hutan simpan kekal. Yang baru cikgu ajar. Sorry. Yang baru cikgu ajar. Okey, so pastikan kamu ingat ya semua benda ini. Sangat penting. Cikgu dah tekankan kepada kamu. Okey? Alright. Okey. Dan jangan risau, bila kamu buat ulang kaji nanti, rujuk je nota cikgu. Okey, rujuk sahaja nota cikgu. Memang dah cukup jelas dekat situ. Okey, kita sambung dengan kesan negatif. Kita sambung dengan kesan negatif. Sambung dengan kesan negatif. Kesan negatif, hari tu cikgu dah kaitkan dengan apa? Kelas lepas, cikgu kaitkan kesan negatif dengan apa? Cikgu ada kaitkan kan kesan negatif dengan? Pula dah, lupa. Yes, siapa tu? Shalini, bagus. Kepentingan hutan, bagus. Shalini dia ingat, maksudnya dia buat ulang kaji. Pandai. Okey. So, sekarang bila cikgu terangkan tentang kesan negatif, kamu dah boleh ingat balik kamu punya kepentingan. Okey, it's linked. Okey, ada kaitan. Okey, kesan negatif. Kesan negatif ada 4. Okey, ada 4. Sama juga macam kesan positif. Kesan negatif ada 4. Nampak ke tidak? Okey. You kena hafal semua. Sebab tu cikgu dah ajar macam mana kamu nak hafal. Ingat perkara-perkara yang penting. Okey, yang cikgu bold. Okey, untuk kesan dalam nota cikgu, tujuan cikgu selalu bold, kamu boleh nampak cikgu bold adalah kerana cikgu nak tekankan bahawa perkara-perkara yang cikgu bold itu adalah perkara yang penting dan pelajar perlu ingat perkara tersebut. Okey, so macam mana kamu nak ingat? Okey, you ingat perkara-perkara yang cikgu boldkan tu. Okey, dan juga cikgu dah tekankan dalam kelas cikgu. So, that's the way how you remember. Once you remember the keyword, okay, kamu remember the keyword, kamu ingat keyword dan kamu boleh kenal pasti flow, okay, secara automatiknya kamu dah boleh ingat. Okay, kamu dah boleh hafal. Okay, apa yang cikgu keluarkan dan apa yang cikgu tulis dekat papan putih adalah semua perkara-perkara yang penting. Okay, dalam nota memang panjang sikit, tapi cikgu ringkaskan supaya kamu lebih nampak apa yang penting. Okay, jelas? So, please remember everything. Okay, jangan, macam cikgu selalu cakap, memanglah banyak. Tapi, kamu set mindset kamu, okay, kamu buka minda kamu, belajar dengan seronok. Okay, belajar dengan seronok. Okay, jangan tanam dalam, banyaklah kena ingat, susah-susah, memang akan jadi susah. Okay, belajar dengan bukan subjek cikgu saja, untuk semua subjek yang lain juga. Okay, study ataupun belajar dengan minat. Okay, jelas? So, jangan tanam dalam otak kamu, banyaknya kena ingat, susahnya, memang akan jadi susah. Kalau kamu ingat, okay, tak apa, I can do this. Okay, you can do it. Okay, macam motivational talk sudah. Okay, kita sambung sekarang. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama. Okay, bagus. Cikgu nak semua pelajar-pelajar cikgu positif. Okay, cikgu nak semua pelajar cikgu positif.
Okey, yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem. Pula dah. Ketidakseimbangan ekosistem. Kesan negatif. Ketidakseimbangan, okey? Keseimbangan ekosistem is kepentingan. This one is ketidak. Pastikan kamu letak perkataan tidak ya di sini. Ketidakseimbangan ekosistem. Okey? Jelas? Jangan pula kamu tulis keseimbangan ekosistem untuk kesan negatif. Salah. Okey? Salah. Ketidakseimbangan ekosistem. Okey. Kenapa berlakunya ketidakseimbangan ekosistem ini? Macam mana boleh berlaku ketidakseimbangan ekosistem? How? Why? Why? Okay, it's because. Okay, kamu ingat perkataan ini. Ingat perkataan ini. Penyahutanan. Penyahutanan. Okay, memang pelik. Kamu tak pernah jumpa, cikgu rasa. Okay, ingat spelling dia ya, pelajar-pelajar. P-E-N-Y-A-H. Penyahutanan. Okey, penyahutanan. Okey, dalam nota kamu, dalam nota muka surat 12, dalam buku teks kamu boleh rujuk bermula dari muka surat 71. Okey, 71. Okey. 71. Nota is muka surat 12, muka surat yang terakhir dalam buku teks muka surat 71. Okey, bila kamu nampak ketidakseimbangan ekosistem, macam mana ketidakseimbangan ataupun kestabilan ekosistem hutan boleh terganggu adalah dengan berlakunya penyahutanan. Okey, what is penyahutanan? Apakah itu penyahutanan? Ada yang dah tanya. Jangan risau, cikgu akan terangkan. Penyahutanan adalah pemusnahan hutan. Pemusnahan hutan secara kekal ataupun hutan dimusnahkan secara kekal. Okey, dimusnahkan forever. Secara kekal ni forever tak akan ada hutan tersebut. Untuk tujuan ataupun bagi tujuan, contohnya apa? Okey, tujuan apa? Contoh membina jalan raya, membina bangunan ataupun membuat jalan raya. Okey. So, untuk membina bangunan ataupun untuk buat jalan raya, okey, hutan terpaksa ataupun hutan akan dimusnahkan. So, apa yang kita panggil hutan permusnahan, hutan secara kekal untuk tujuan tersebut, penyahutanan. Penyahutanan inilah yang akan mengakibatkan kestabilan ekosistem hutan terganggu. Okey, terganggu. Okey, untuk sekarang kalau kamu ada sebarang soalan, sila ajukan kepada Cikgu Darshini laptop. Okey, cikgu akan go through soalan kamu dan next week I will get back to your questions. Okay, I'll get back to your questions. Okay, jadi inilah maksud penyahutanan. Okay, the cause of ataupun kesan ataupun sebab berlakunya ketidakseimbangan ekosistem. Okay. Hutan dimusnahkan. Hutan dimusnahkan. Kesian hutan. Hutan dimusnahkan. Okey, ada banyak sebab hutan dimusnahkan. Okey, dimusnahkan bagi tujuan pembukaan ladang. Apa lagi? Pembinaan infrastruktur. Infrastruktur means bangunan, jalan raya dan sebagainya. Infrastruktur. Pembinaan infrastruktur.
Okay, infrastruktur means melibatkan bangunan, jalan raya, okay, dan apa lagi? Dan pembalakan. Okay. Dan pembalakan. Jadi hutan dimusnahkan untuk tujuan-tujuan berikut. Okey, apabila hutan dimusnahkan? Apabila hutan dimusnahkan menyebabkan apa? Okey, penyahutanan. Okey. So bila berlaku penyahutanan, apakah yang akan berlaku? Okey, kesannya negatif. Okey, pastilah kesannya yang negatif. Okey. Yang pertama, ketidakseimbangan dalam siratan makanan. Okey, siratan makanan, food web. Okey, siratan makanan. Okey, imbalance in the food web. Okey, dan apa lagi kesan dia? Kejadian banjir, lumpur. Banjir lumpur. Okey, lumpur means mud. Okey, lumpur means mud. Apa lagi? Tanah runtuh, landslide. Tanah runtuh. Okey, inilah kesan-kesan yang seterusnya. Okey, kesan-kesan yang berlaku akibat penyahutanan. Okey, berlaku akibat penyahutanan. Okey. Sorry. Okey. Dan apa lagi? Kawasan tadahan hujan terganggu. Okey, kawasan tadahan hujan terganggu. Okey, lihat sini. Yang pertama, lihat sini. Letak pensel kamu, pen kamu, lihat sini dulu. Okey, kesan negatif, okey, kesan negatif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, yang pertama, kesan negatif yang pertama adalah ketidakseimbangan ekosistem. Okey, kenapa ketidakseimbangan ekosistem berlaku ataupun bagaimana kestabilan ekosistem hutan boleh terganggu? Adalah kerana akibat penyahutanan. Apa itu penyahutanan? Ialah pemusnahan hutan secara kekal. Okey, hutan dimusnahkan secara kekal bagi tujuan sebagai contoh nak buat jalan raya ataupun nak bina bangunan. Okey, so apabila berlaku penyahutanan, ia menyebabkan apa lagi? Okey, membawa lagi kesan yang lebih buruk sebagai sebagai contoh ketidakseimbangan dalam siratan makanan dan kejadian banjir lumpur, tanah runtuh dan juga kawasan tadahan hujan terganggu. Okey, jelas? Jelas? Weh, cepat ni masa berlalu. Okey, so the balance cikgu akan sambung pada minggu hadapan macam biasa. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu harap apa yang cikgu ajar hari ini pelajar faham dan pelajar jelas. Pastikan kamu kenal perkara-perkara yang penting yang cikgu tekankan tadi, and also please don't forget to join the Telegram group. Okay, please don't forget to join the Telegram group. I'll see you there. Dan apa lagi? Jangan lupa buat ulang kaji macam biasa dan minggu depan cikgu akan sambung. Kepada pelajar yang ada sebarang soalan ataupun nak bertanya,
Okay, kamu boleh bertanya dalam Cikgu Darshini laptop. Okay, please ajukan soalan kamu kepada Cikgu Darshini laptop and Cikgu akan go through your questions. Okay, sebab banyak pelajar yang tanya soalan. Okay, I want to be fair with everyone. So, I will explain in next class. Okay, jelas? Jelas? Okay, esei mesti ada huraian ya. Pelajar-pelajar yang tanya tu mesti ada huraian. Kamu kena bagi fakta, kamu kena bagi huraian dan kamu kena bagi contoh. Okay, FHC. Formula dia. Ha. Itu okay. Cikgu bagi secara gambaran secara apa? Namita, please cikgu akan jawab soalan kamu minggu hadapan. Okay, perbezaan dia. Okay. Okay, jangan risau. Sebab banyak yang tanya soalan. Okay, I just want to be fair with everyone. Okay, nanti ada yang merajuk. Cikgu tak jawab soalan saya. Okay. So, kamu ada kelas lepas ni. Okay, kalau kamu ada kelas lepas ni, you can continue to your next class. Kalau tak ada, okay, cikgu akan jumpa kamu minggu hadapan. Macam biasa. Okay. I hope what I've taught today kamu dah boleh faham. Okay, so the questions nanti cikgu akan get back to you next week. Okay, untuk hari ini itu saja. Terima kasih. Cikgu akan jumpa kamu minggu hadapan. Okay, till then, bye-bye. Take care. Okay, bye. Okay, take care semua. Bye.